Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 dari kelas DTV2A akan membentangkan tentang bangunan politik memberi sumbangan dalam konteks masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Nama saya Muhammad Syahrul Ramdan bin Muhammad, nombor kametrik 33366228053. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ahmad Razi, nombor metrik 3334212300841. Nama saya Nur Syarif binti Muhammad Jaafar, nombor metrik 33366128671. Nama saya Muhammad Mukris bin Muhammad Nur, nombor kad metrik 3336612284040. Pengenalan. Kesedaran nasionalisme yang muncul dalam diri penduduk. Pada awalnya, kesedaran nasionalisme berlaku pada orang Melayu sahaja, tetapi ianya juga turut berkembang pesat dalam kalangan kaum Cina dan India. Seterusnya, British telah pun mengatur rancangan untuk menguasai dan mengkoloni tanah Melayu. British memperkenalkan negeri-negeri tidak bersekutu dan negeri bersekutu bagi menjimatkan lagi kos untuk memerintah. Ketiga, British telah memperkenalkan kerajaan dan perlembagaan yang dikenali sebagai Malayan Union. Ianya bertujuan untuk mengukuhkan lagi pentadbiran yang cekap dan seragam serta menjamin kekuasaan British pada ekonomi tanah Melayu. Dan yang terakhir, pihak British telah berusaha membawa masuk imigran secara beramai-ramai. Ini bagi mendapatkan kedudukan politik dan kerakyatan dalam negara secara tetap melalui dasar kerakyatan terbuka, jus soli. Seterusnya, permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang pertama, apakah maksud pembangunan politik? Pembangunan politik merujuk kepada perubahan dari satu perkara yang tidak baik kepada lebih baik. Kedua, adakah perpaduan kaum dapat dipupuk melalui kerjasama politik? Ya, sebagai contoh, pengerusi parti MCA Selangor HS Lee dan Ketua Jawatan Kuasa Kecil Pilihan Raya UMNO Kuala Lumpur telah bersepakat untuk bekerja sama secara. Ketiga, apakah kaitan antara pembangunan politik dan pendemokrasian? Wujudnya pertumbuhan ekonomi, tahap pendapatan penduduk yang tinggi dan meningkatnya kesejahteraan hidup rakyat. Seterusnya, objektif kajian. Antara objektif kajian ialah mengenal pasti maksud pembangunan politik di Malaysia. Seterusnya, kaitan antara pembangunan politik dan pendemokrasian. Dan yang terakhir, mengenal pasti bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk melalui kerjasama politik. Seterusnya, metodologi kajian. Antara metodologi kajian, sumber pertama ialah internet ataupun laman sosial. Sumber kedua ialah artikel digital. Dan yang terakhir, buku ataupun jurnal digital. Okey, seterusnya skop kajian. Okey, skop kajian. Skop kajian yang pertama ialah kawasan. Para pengkaji memilih negara Malaysia kerana negara yang dipilih adalah tempat di mana pengkaji menetap. Ini juga memberi kemudahan kepada pengkaji untuk membuat kajian tentang tugasan yang diberikan. Skop kajian kedua ialah masa. Skop dimulakan pada tahun 1955 di mana Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO menjadi parti utama pada ketika itu.
Pada tahun 1973 pula, parti perikatan yang berasaskan kepada kaum telah digantikan dengan parti yang lebih besar, iaitu Barisan Nasional. Okey, seterusnya kajian literature. Kajian ini mengenai sumbangan yang diberi oleh pembangunan politik dalam konteks masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia. Kajian ini mengenai sumbangan yang diberi oleh pembangunan politik dalam konteks masyarakat berbilang kaum di Malaysia dirujuk melalui yang pertama, artikel. Penulisan artikel ini ditulis oleh Fadilah binti Zaimi dan Kasim bin Tukiman yang bertajuk Pembangunan Politik dalam Hubungan Etnik. Artikel yang kedua ialah penulisan artikel ini ditulis oleh Zak Al-Zakirin bertajuk Konsep Pembangunan Politik di Malaysia. Yang ketiga, internet atau laman sesawang, sumber yang bertajuk Politik Malaysia. 1.7 membicarakan tentang pembahagian bab. Pembahagian bab 1, pendahuluan yang merupakan pengenalan kepada kajian dengan memberi tumpuan dan penjelasan terhadap perkara-perkara asas kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, metodologi kajian, skop kajian serta kepentingan kajian juga tersenarai dalam bab ini. Untuk bab kedua, perkara utama yang dibincangkan oleh para pengkaji adalah mengenal pasti maksud pembangunan politik di Malaysia. Selanjutnya, menjelaskan dengan lebih terperinci tentang perkaitan antara pembangunan politik dengan pendemokrasian. Selain itu, kami juga cuba mengenal pasti bagaimanakah perpaduan kaum dapat dipupuk melalui kerjasama politik. Seterusnya, kepentingan kajian. Terdapat 3 kepentingan kajian melalui kajian kami. Yang pertama ialah dapat menerajui parti perikatan bagi setiap kaum. Yang kedua, dapat mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum, hidup aman dan harmoni serta dapat meningkatkan nama baik Malaysia. Dan yang ketiga, politik turut menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Untuk kesimpulan, bangunan politik di Malaysia akan mundur sekiranya mengikut kehendak perkauman sendiri. Isu berkaitan perkauman perlu dijaga dan dihormati. Kerjasama politik antara orang Melayu dan bukan Melayu bertambah erat dan politik di Malaysia yang berbilang kaum. Itu saja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.